Hai, kami dari kumpulan Mind Matters akan membentangkan mengenai kemurungan di dalam kalangan remaja. Salam sejahtera, nama saya Kam Siu King. Bagi slide yang pertama adalah pengenalan. Zaman sudah berubah, masalah yang dihadapi oleh remaja sudah tidak sama. Dengan stres yang semakin besar, suatu masalah ataupun penyakit telah mempunyai trend meningkat, iaitu kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Simptom di atas berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Berdasarkan sesuatu artikel, kadar kes kemurungan dalam kalangan remaja perempuan Australia telah di tahap membimbangkan selepas kes meningkat lebih 2 kali ganda. Oleh itu, kajian ini merupakan satu usaha untuk mengkaji punca, kesan, cadangan dan konsep falsafah yang boleh menerangkan kemurungan. Kes kemurungan semakin meningkat setiap tahun. Oleh hal demikian, semua pihak haruslah mengambil inisiatif agar masalah ini dapat dibekung. Bagi penyataan masalah untuk kami telah mengenal tiga, iaitu yang pertama, apakah punca utama seseorang itu mengalami kemurungan? Yang kedua, bagaimanakah teori absurdism berkaitan dengan kemurungan? Dan yang ketiga, bagaimanakah teori absurdism ini menjejaskan kesihatan mental seseorang individu. Saya akan membentangkan tentang teori dan konsep falsafah yang akan digunakan dalam projek ini. Yang pertama ialah teori utilitarianisme. Teori ini akan berfokus pada konsep kebahagiaan dan penderitaan. Dalam konteks kemurungan, pertimbangan utilitarian dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya-upaya penanganan dan terapi dengan mempertimbangkan bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan individu. Yang kedua ialah teori humanisme. Teori ini akan menyoroti nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Yang akhirnya ialah teori absurdisme. Teori ini akan meneroka ketegangan antara keinginan manusia untuk mempunyai makna dan ketidakbermaknaan alam semesta yang jelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurliana Rauda. Objektif poster infografik ini adalah untuk mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan kemurungan di dalam diri, seterusnya mengkaji hubungan antara konsep ideologi absurdism dan kemurungan. Akhir sekali, poster ini dapat menguraikan kesan absurdism terhadap kemurungan terhadap setiap individu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Batrisha. Metodologi bagi poster infografik ini adalah bagi memahami dan menyelidiki isu yang semakin meningkat sahabat tahun berhubungan dengan masalah kemurungan dalam kalangan pelajar. Pertama sekali, pemilihan kriteria, iaitu pelajar dipilih dari pelbagai pendidikan atau institusi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan kelayakan yang harus ditetapkan supaya pelajar yang mempunyai kemurungan ataupun yang berisiko tinggi untuk mempunyai kemurungan dapat dikesan. Seterusnya, pengumpulan data, iaitu dengan menggunakan kaedah soal selidik bagi mengukur tahap kemurungan dengan menggunakan alat pengukuran yang telah diiktiraf. Selepas itu, membuat analisis data, iaitu seperti ujian T ataupun analisis regresi bagi menetapkan hubungan antara faktor kemurungan dan juga tahap kemurungan. Dan akhir sekali, hasil kajian yang telah diperolehi itu perlulah disampaikan dengan jelas supaya mudah difahami oleh pihak yang berkepentingan seperti pihak sekolah, ibu bapa dan juga pakar pendidikan. Terima kasih. Beralih berlakunya faktor-faktor masalah mental dalam kalangan remaja. Pertama, krisis institusi keluarga. Hal ini kerana kurang komunikasi dan ketidakstabilan keluarga. Kedua, penderitaan dan trauma dalam kalangan remaja sejak kecil lagi. Ketiga, penggunaan media sosial secara berlebihan hingga tidak cukup rehat secukupnya.
Keempat, amalan pemakanan yang tidak sihat. Dan kelima ialah persekitaran negatif yang memberi tekanan dan masalah mental kepada remaja. Kesan kemurungan terhadap remaja ialah perasaan sedih, cemas atau kosong yang berterusan, perasaan putus asa atau pesimisme, perasaan mudah marah, kecewa atau resah, perasaan bersalah, tidak berharga atau tidak berdaya, hilang minat atau keseronokan dalam hobi dan aktiviti, tenaga berkurangan, keletihan atau rasa perlahan, kesukaran menyukakan perhatian, mengingat atau membuat keputusan, sukar tidur, bangun awal pagi atau terlalu tidur. Perubahan dalam selera makan atau perubahan berat badan yang tidak dirancang, sakit atau sakit fizikal, sakit kepala, kekejangan atau masalah pengadaman yang tidak mempunyai punca fizikal yang jelas dan tidak hilang dengan rawatan, fikiran kematian atau bunuh diri atau percubaan bunuh diri. Seterusnya, antara cadangan untuk mengelakkan kemurungan dalam kalangan remaja adalah: yang pertama, remaja hendaklah menjalankan komunikasi terbuka dengan keluarga maupun pihak yang terlibat. Kedua, remaja hendaklah menjalankan intervensi terapeutik bersama terapis berpengalaman. Ketiga, remaja juga haruslah menyaring maupun mengawal kandungan media sosial yang ditonton. Keempat, remaja juga haruslah mengamalkan pendidikan pemakanan yang sehat. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, remaja juga seharusnya diberi pemantauan dan bimbingan yang positif. Kesimpulannya, menangani kemurungan remaja memerlukan usaha kolektif daripada keluarga, pendidik, profesional penjagaan kesihatan dan juga masyarakat. Pada umumnya, terdapat pelbagai cadangan faktor kesan yang disebut pada petikan di atas oleh rakan-rakan saya. Dengan memupuk pemahaman, mengurangkan stigma dan menyediakan sokongan yang boleh diakses, kami boleh berusaha ke arah mewujudkan persekitaran di mana remaja yang tertekan terasa diberi kuasa untuk mendapatkan bantuan dan memulakan jalan ke arah pemulihan.